اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita mulai pengajian kita pada kisah tauhid yang bernama Kifayatul Awam. Mudah-mudahan dengan barakah kita, barakah para jemaah yang menghadiri majlis ilmu kita yang dekat atau yang jauh, ada juga dengan barakah mereka yang berusaha menghidupkan dan menyokong majlis ilmu kita pada pekan ini, khususnya para ustaz yang berusaha menghidupkan majlis ilmu kerana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah mereka itu Ustaz Zul, Ustaz Mubi, Ustaz Hafiz, Ustaz Adli, Ustaz Saleh, Ustaz Adi, dan dengan barakah para pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala semua, dan dengan barakah mereka yang bersungguh-sungguh menuju Allah dan Rasul, dengan barakah mereka yang bersungguh-sungguh bertaubat. Walaupun pernah melakukan salah, tetapi mereka bertaubat dengan barakah taubat mereka itu, ya Allah. Dan juga dengan barakah para alim ulama, para habaib, dan barakah khususnya barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barakah para pelajar kita, mudah-mudahan selamat dan diridailah kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita nak mula pengajian kita baru di pekan ini, kita sedekah Fatihah. Kita baca 4 hadis sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita sedekah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedekah juga kepada musannaf, para alim ulama, para kekasih Allah, wali-waliullah. Dan kita sedekah juga kepada ibu bapa kita, guru-guru kita, dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup ataupun yang mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita mulai pengajian kita bertakar kita tauhid yang bernama Kifayatul Awam. Kita tengok muka surat 2 bagi mereka yang ada kitab kita boleh tengok muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini abtadi'u risalati, aku mulai ini kitab Kifayatul Awam ini bismi, dengan nama Baharaja ismi majrur, dengan nama siapa? Pada Allah. Jadi aku mulai ini kitab tu dengan nama Allah. Jadi aku mulai kitab aku ini dengan nama Allah.
Jadi ba pada bismi tu. Kalau kita belajar kata setengah guru Al-Quran 30 juzuk tu kesimpulannya ada pada Fatihah. Mana setengah orang yang adil boleh dia baca Al-Fatihah serta dia syarah, dia surah, dia hurai Fatihah tu keluar 30 juzuk. Itu pada perkataan misalnya kalau misalnya rahimahullah ta'ala Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim pula kesimpulan daripada surah Al-Fatihah. Yang mana kalau kita hurai Bismillahirrahmanirrahim keluar Fatihah sebutir, satu surah Fatihah. Ringkasannya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan Quran 30 juzuk ada pada surah Fatihah atau besar Fatihah. Kadang-kadang bila orang masuk hati dulu dia suruh baca Fatihah. Cuba baca dia. Bacanya ikhlas, bacanya hati yakin, bacanya hati betul-betul berpunya pada Allah. Bila orang masuk hati kita keliling dia baca Fatihah. Maksudnya kita ikat mata dia tu, mata orang masuk tu. Takut dia tokoh dia masuk tu, dia tengok kepada kita pula berasa nak masuk tu. Dia panahnya mata dia itu dia. Bila orang masuk tu kan, ataupun kita sendiri hatu ni dua hatu hak kita dah nampak duduk mengamuk satu. Hatu hak nak buat maksiat apa hatu ni kita sendiri dah jadi hatu. Mana bacalah Fatihah, banyak kelebihan surah Fatihah. Karena Fatihah ni kesimpulan daripada Al-Quran 30 juzuk. Mana kalau orang alim tu dia baca Quran 30 juzuk, dia boleh hurai keluar surah Fatihah. Dan Fatihah tu kesimpulannya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia ada amalan Bismillahirrahmanirrahim, dia ada amalan dia pula. Amalan ahli naubah beberapa amalan baca Bismillahirrahmanirrahim, amalan murah rezeki. Dan Bismillahirrahmanirrahim juga kesimpulannya ada pada huruf ba. Huruf ba itu kesimpulan bagi Bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan bikana makana wa biyakunu ma yakun. Bismillah aidillah, dengan nama Allah, yakni dengan Allah. Dengan Allah macam mana? Bikana makana, dengan aku Allah ada barang yang ada sekarang. Billah ai bisababillah, dengan sebab Allah. Dengan sebab Allah ada barang yang ada sekarang. Bukan dengan sebab usaha kita, bukan dengan sebab pandaian kita, bukan dengan sebab kemahiran kita. Sebab apa ada sekarang rezeki, ada sekarang pangkat tinggi? Sebab apa? Billah ai bisababillah, dengan sebab Allah. Dulu cuba kita ingat dulu, sebelum kita nak masuk universiti, sebelum kita nak jadi pegawai, sebelum kita nak beli kereta, nak beli keluarga, kita nak kahwin, tidakkah kita minta dengan Allah Ta'ala? Tidakkah kita buat semayang hajat nak suruh lulus biasa? Tidakkah minta dengan Allah Ta'ala nak suruh lulus kerja? Tetapi bila dah berjaya, dah jadi kaya, atau dah Allah panggil berjaya secara zahir, bila ditemu ramah, macam mana awak boleh berjaya? Macam mana awak boleh berjaya? Semua ramah sikit. Kita jawab, ini semua usaha saya. Saya bangun malam, belajar malam, tak tidur, saya usaha itu, usaha ini. Duk main saya. Dengan sebab saya, ada barang yang ada sekarang. Ada anak dengan sebab saya. Ada gaji besar dengan sebab saya. Ada rezeki yang lebih dengan sebab saya. Ini orang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah aidillah. Kalau ismun jadi billah, dengan Allah. Bikana makana, dengan aku Allah ada barang yang ada. Wa biyakunu ma yakun, dan dengan daku ada barang yang lagi akan diadakan. Anak kita yang tak ada lagi, rezeki kita yang akan kita dapat besok,
rezeki kita yang akan kita dapat petang ini, semua itu dengan sebab Allah. Barang yang ada sekarang pun ada sebab Allah. Barang yang ada lagi akan tu semua sebab Allah. Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Kullu min indillah. Semuanya datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mari dengan sebab usaha kita, bukan dari titik peluh kita, bukan dari kabel-kabel yang bangsa makhluk. Semuanya datang daripada Allah pada hakikat. Billah fa'atumsan. Batu kali kita nampak kat sini, tenang hati kita, tak buru-buru, boleh reda dengan rezeki yang sedikit, rezeki yang banyak boleh reda. Sebab kita nampak semuanya daripada Allah. Lepas bila kita faham dekat sini, barang tu bila milik kita, walau duduk dalam poket orang pun dapat kat kita, walau masuk mulut orang pun dapat kat kita. Tetapi barang yang ada pada kita, kalau dia tu bukan milik kita, walau duduk dengan kita pun, walau duduk dalam poket kita, tak dapat kita nak guna. Walau masuk mulut kita pun, kalau benda tu bukan rezeki kita, walau kita cepat-cepat telan nak masuk mulut, tetap bukan milik kita. Ada satu orang pergi kat kedai nak makan nasi, dia mungkin himpun lama, himpun duit nak makan dekat kedai. Mungkin dia nak makan dia katalah dia ada ikan siakap 3 rasa, duduk dengan bersama keluarga dia kan. Tiba-tiba mari kucing, miau kucing minta makanan. Ikan kucing ni nak ikan, tak sibuk kucing. Aku kerja berapa hari, lama berapa bulan, beberapa hari baru boleh makan sejak kat kedai tom yam, kedai siam. Siakap 3 rasa. Dia ni duk mari mio. Pergi kerja lah, usaha lah, kaki 4 ada tu. Kita kaki 2, yang dia nampak butuh kaki. Pergi kerja sendiri lah. Tengok kedua. Tiba-tiba kucing pun duk minta. Dia kembali dia nak bunyi. Mereka makin cepat-cepat. Duk sibuk kau kucing. Makin cepat-cepat. Tu je. Makin cepat-cepat. Pasal cara apa dia makan cobek ikan yang besar tu makan lagi. Makan masuk mulut, rupanya dalam isi ikan ada tulang. Makan banyak ikan, makan banyak dah. Nak balik pada kedai, nak motor. Tengok makan motor dapat kat kucing dapat. Makan masuk mulut dah, motor dapat kat kucing. Yang bila bukan rezeki kita, walau masuk mulut kita pun dia keluar balik. Ada setengah tu kucing nak makan, dia tak bagi makan, dia tak payah. Dia pun ambil pinggan. Kata makan cepat-cepat, sibuk ke kucing. Dia pun nak cebok, nak ambil ikan. Tangan sebelah pegang pinggan nasi, tangan sebelah pegang lauk. Jadi ikan siakap besar juga, pinggir dia rendah ni. Lepas tu ikan besar pegang sebelah tu. Kok mana tahu dia berat, jatuh kat lebah ikan dah atas. Jatuh ke depan kucing. Kucing dia kelipah, tengok ikan dia pun tengok, kucing pun tengok. Panak ni semula tak ada, dah malu dah ni. Jatuh atas. Cepat-cepat kucing tu terkewat lagi. Dia makan ke apa? Dia ada ikan siakap 3 rasa, tapi dia makan kuah siakap 3 rasa. Dia bukan rezeki dia. Tengok. Itu kalau kita faham kat situ, bila bukan yang kita, tetap akan jadi milik kita. Kita hikam kata sa'awah bikul hilang, dan takhribu aswar al-akbar. Baga yang telah Tuhan tentu sedia tak ada lagi. Tak ada siapa pun boleh nak mampu nak rokok kata takdir, nak ubah takdir Allah, nak ubah Tuhan Allah, tak ada siapa boleh ubah. Maka barang yang ada sekarang, barang yang ada lagi, yang ada lagi akan, semua itu dengan sebab Allah, semua itu dengan sebab perencanaan Allah, rencana Allah yang telah letakkan azali lagi. Jadi ada itu huruf ba, bi kana makana bi yakunu ma yakun. Bismillah ay billah, dengan Allah jadi tiap-tiap satu perkara.
Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, khulasahnya di huruf ba. Huruf ba itu daripada mana pula? Huruf ba pula. Apa Bismillah daripada huruf ba? Huruf ba pula daripada titik. Titik mana bukan titik di bawah ba tu? Titik permulaan huruf. Mula-mula nak tulis huruf tu kita ambil pen, kita nak buat huruf ba. Kita pun titik dulu. Titik, kita pun tarik huruf ba. Siapa dia boleh buat huruf ba dengan tak mula dengan buat titik. Nak buat huruf ba kena buat titik dulu. Siapa dia pandai buat huruf ba tetapi tidak dengan mulai buat titik. Mesti kena buat titik dulu. Titik tarik. Jadi huruf ba ni mari di titik pula dah. Mana orang yang alim, titik yang sebiji tu dia boleh hurai tubik makna ba, tubik makna basmalah, tubik makna Fatihah, tubik makna Al-Quran 30 juzuk di titik sebutir. Tu orang alim ni dia syuhud satu titik keluar 30 juzuk. Tu dia Rabbul Wahid. Dia tengok titik saja. 30 juzuk, 30 juzuk ilmu Al-Quran keluar daripada kepala dia. Begitulah orang yang ahli Quran, orang yang alim, ilmunya banyak, tengok titik dapat Quran. Kita ni orang yang kuat titik, tengok titik pun nak buat duit. Tak boleh buat duit dengan titik putih. Juga sama kan. Jadi dengan titik satu ni, dia itulah tempat permulaan bagi huruf ba. Nak buat huruf ba mesti mula dengan titik. Kalau kita buat huruf tulisan kha, dia nyata titik tarik, titik tarik. Itu dia. Titik tu pula datang daripada mana? Kita nak bahas titik. Titik pula daripada qalam yang menulis. Titik daripada qalam. Nun, qalam masuk. Daripada pen tu. Semua yang berlaku yang terjadi hari ini daripada pen yang tertulis di Lauh Mahfuz takdir kita ni. Panggil hak mu'allaq. Kata lah. Pen itu daripada mana gerak-geri itu? Nak tulis kelakuan yang bakal berlaku itu, gerak-geri pen daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya semua daripada Allah Ta'ala. Gerak-geri, hatta sekecil-kecil jauh hafiri, sekecil-kecil titik dan sebesar-besar jiring, semua gerak-geri jiring itu datang daripada Allah Ta'ala. Ini sebuah hakikat yang kita kena pegang dalam hati. Adapun buku bercakap, kena kata saya makan, saya minum, saya nak pergi sekolah, naik bas. Bila kata gitu, syariat. Jangan pula saya pergi dengan Allah hantar saya kerja. Yang kata orang ni. Mulut kena kecek ikut syariat, kena ikut skrip filem, kena ikut syariat. Tetapi hati semua ini daripada pengaruh filem, semua ini daripada Allah Ta'ala. Itu hakikat. Itu iman, duduk dia dekat sini dalam dada. Tasawuf, habuan tasawuf pula buku rasa. Buku kita menghayati, kita menjiwai itu. Itu dia. Jadi barang kat dalam, dia duduk dekat dalam. Bagi hakikat iman dan ihsan ni bagi hakikat bagi dalaman. Jangan kita buat kecil mudah-mudah kat luar, tak boleh. Kenapa bilang barang ini Tuhan ambil, Tuhan curi. Dia tak kecil kita. Adapun hakikat hilang barang ini daripada Allah, tetapi undang-undang syariat kena berlaku cara syariat. Kena kata pencuri sebab saya cuai letak bagi fosil, kena kecek ikut syariat. Tapi hati bila ada Tuhan takdir yang hilang, yang buat sahabat kita teringat nak kunci, yang buat sahabat ada orang curi, hakikat Tuhan nak ambil. Itu bab dalam atau barang dalam, dia duduk kat dalam. Bila barang dalam duduk kat luar, dia panggil apa? Satu. Barang dalam duduk kat luar, dia panggil apa? Bila seluar dalam duduk kat dalam, tiba-tiba seluar dalam pakai kat luar, orang kata gila. Pakai seluar jeans, seluar track. Kemudian di luar tu pakai seluar dalam. Macam Batman kata ni. Orang panggil tak sehat gila. Jadi habuan iman, habuan tasawuf itu kita letak kat dalam. Ada buku bercakap zuhir, dan kita persembahan zuhir itu kena mengikut syariat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, saya makan, saya minum. Bercakap apa jalan isnad majaz. Hati pergi isnad hakiki semua daripada Allah. Makan Allah beri mengenyang, minum Allah menghilangkan dahaga. Tapi bila bercakap dengan mulut, oh makan nasi kenyang. Bila bercakap dengan mulut, oh minum air hilang dahaga. Tapi nisbah hakikat, isnad hakiki dalam hati, kullu min indillah, semua daripada Allah. Bikana makana biyakunu mayakun, dengan aku Allah ada barang yang ada, dengan aku Allah ada barang yang nanti akan ada. Masya Allah wa malam yasha lam yakun. Bila Tuhan tak kehendak, tak jadi. Bila Tuhan kehendak, jadilah. Billah, dengan nama Allah ini. Apa tadi risalah tu, aku mula kitab aku ni, maksudnya nak mulai karang kitab aku ni. Billah, dengan Allah, dengan nama Allah, dengan jasa Allah, dengan takdir Allah, dengan takluk kudrat daripada Allah, dengan semata-mata Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan tak ada upaya maksudnya nak buat kitab, nak buat kitab, tak ada daya, tak ada upaya. Mereka dengan daya upaya Allah lah hasil kitab ini pada hakikatnya. Lepas dia tak wujud, dia tak sombong. Alim ulama, walau dia alim, walau dia karya kitab besar-besar sekalipun, dia tak wujud, dia tak sombong kerana dia nampak hakikat semuanya daripada Allah. Kalau orang puji kitab dia sedap, kitab dia ni bagus, dia nampak pujian itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah yang hakikatnya karang kitab ini. Aduh, segala puji lillah bagi Allah. Kan itu dia, Allah panggil dia sedar diri. Kabar, belakang panggil kabar. Bismillah, dengan nama Allah. Allah tu jadi badan lagi. Ismi boleh. Ismi jadi majrur dengan rajah. Kemudian apa makna Allah? Kata Allah yarham tuan guru hadis salat, Allah bukan Tuhan. Sudah. Ini kena berhati-hati, jangan dengar sekerak-sekerak. Kalau dengar sekerak-sekerak takut tak faham. Allah bukan Tuhan. Kata tuan guru hadis salat, Allah bukan Tuhan. Tuhan bukan Allah. Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Kalau Allah itu bukan Tuhan, Allah itu apa? Kita kena faham tu Allah itu apa, Tuhan itu apa. Allah itu ismu bizati. Allah itu ismu. Allah itu nama Tuhan, bukan Tuhan lagi. Tengok halus ulama. Allah bukan Tuhan. Allah itu nama Tuhan, ismu. Habis itu Tuhan itu mana? Musamma itu Tuhan. Zat yang bernama Allah. Zat yang bernama Allah itulah Tuhan. Yang kita sembah musamma, Tuhan yang bernama Allah. Allah ismu, nama. Kita tak sembah nama, kita sembah Tuhan yang bernama Allah. Sebab itu Allah kata dia ismu li zati, nama bagi zat. Zat mana? Supaya Muhammadun, Muhammad ismun, nama bagi satu zat. Tak sama ke tidak zat kita dengan zat makhluk? Tak sama. Allah nama bagi zat. Zat mana? Zat yang wujud, zat yang wajib ada. Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar. Allah nama bagi zat. Yang mana zat yang bernama Allah ni? Zat yang bernama Allah ni, zat ini yang disembah dengan sebenar. Zat yang bernama Allah ini yang wajib ada, yang disembah dengan sebenar. Nama kita macam nama bapa Muhammad. Nama apa? Muhammad Amirul. Muhammad ismun, nama zat bagi zat. Zat kita ni pula wajib ada ke tak? Harus ada. Ke mana harus ada? Harus ada, harus tiada. Tak layak disembah dengan sebenar. Ataupun zat Tuhan tu wajib ada, tak terima tak ada sekali-kali. Kenapa zat Tuhan wajib ada, tidak terima tiada? Oh, kalau Tuhan tiada, kalau Tuhan tiada, makhluk datang dari mana? Dari mana muncul makhluk? Dari mana boleh hadir, boleh muncul semua makhluk? Bolehkah ada makhluk tak ada khalik? Ada makhluk tak ada pencipta? Bolehkah? Tak boleh.
Khalik dengan makhluk. Yang kena cipta dengan yang mencipta, pencipta. Siapa lebih tua? Kalau panggil siapa yang kena ada dulu, tu cakap dengan sama, cakap mudah-mudah. Pencipta dengan yang kena cipta, mana dulu, mana yang lebih tua pada pihak ada? Tua pencipta, pencipta kena ada dulu. Orang panggil tapak kaki lembu dengan lembu, mana khalik, mana makhluk? Tapak kaki lembu dipanggil makhluk, lembu dipanggil khalik. Lembu lah yang mencipta tapak kaki lembu. Ni kecil adalah ismak majah halakah. Siapa yang lebih tua? Tapak kaki lembu ke lembu lebih tua? Ustaz, siapa lebih tua? Tapak kaki lembu dengan lembu. Saja, mana lebih tua? Dapat ilmu dengan itu. Mana lebih tua? Tapak kaki lembu dengan lembu. Tua lembu. Sudah Ustaz. Boleh ke tidak tapak kaki lembu lebih tua pada lembu? Boleh? Boleh ke? Mari mana lembu, mari mana tapak kaki? Boleh ke tidak ada tapak kaki tak ada lembu? Boleh ke? Ada tapak kaki lembu tapi tak ada lembu, boleh? Tak boleh. Begitu juga boleh ke tidak ada makhluk tak ada khalik, boleh ke? Ada kita tiada pencipta, tak boleh. Kalau kita Tuhan itu wajib ada, mesti ada. Ada dia. Apa dalil Tuhan mesti ada? Makhluk ini sudah ada wajib wujud, wajibil wujud, wajibil wujud yang wajib ada. Itu dia. Lepas tu berbahas antara orang kafir dan ulama Islam. Satu orang alim cendekiawan, bukan cendawan, cendekiawan. Cendekiawan ni kalau tak silap babanya orang alim, orang yang pandai jugalah, orang yang mahir satu-satu ilmu ni. Dia berdebat dengan si ulama Islam ni. Orang kafir kata alam ini semula jadi. Ulama Islam kata alam ini ada tukang yang menjadi. Allah Ta'ala itu wajib ada. Sebab apa Allah Ta'ala itu wajib ada? Kerana makhluk sudah ada. Ada makhluk disebabkan ada Tuhan. Katanya orang kafir yang pemikiran sains, kata orang kafir yang falsafah ahli sains, dia kata Allah tak ada, Allah tak wajib ada, bahkan Allah tu tak ada. Bukan wajib ada zat Tuhan, bahkan zat Tuhan itu tak ada sekali. Alam ini datang dari mana? Dia kata alam ini semula jadi. Apa makna semula jadi? Jadi dengan sendiri, dengan tiada tukang, tiada Tuhan yang menjadi. Jadi sendiri, macam tapak kaki lembu jadi sendiri dengan tiada lembu. Dia kata betul. Berbahaslah ulama Islam dengan ulama falsafah, ulama sains tadi. Panjang berbahasa kata sampai esok lah. Mari bila mula esok bukan di depan lugu, bukan di hadis begitu cerita ni apa boyak tu kesamuk gitu. Tak apa mari esok. Tunggu nak mari esok. Nah. Ulama Islam tak mari lagi pada urusan. Tunggu lama. Lepas asar tu baru sapa. Kalau kita kat pukul 5 baru sapa. Buat. Kata lepas dulu. Dia kata, rekno ni. Cakap bohong, bercakap tipu ni ulama Islam. Rakyat nak mari lepas dulu. Ni lepas asar. Nak sambung perdebatan Tuhan itu wajib ada ke? Ke Tuhan itu tak wajib ada, lagi pula tiada. Katanya ulama Islam, sebelum aku nak cerita Tuhan itu wajib ada ke tak terima ada ke macam mana, aku nak ayat alasan sebab aku mari lewat orang kafir kata molek ayat jadi kecek lawak ke mana. Kata mari lepas zuhur, lepas asar baru sabar. Katanya ulama Islam, saya nak mari sini ni bukan mudah. Nak mari sini ni moga jauh juga. Kampung demo ngeng, kampung saya. Kata ulama Islam.
Ni saya ni nak pergi mari kampung awak, kena jemurai, kena menyeberangi sungai yang luas. Sungai luas. Jadi nak jemurai, nak menyeberangi sungai tu jadi lambat masa sikit. Dah kemari-mari awal pun kan hari ni lewat. Oh, semalam hujan. Kat kampung saya hujan, air sungai naik. Perahu saya tu hanyut. Hanyut. Lepas tu macam mana boleh datang kat sini? Berenang kan? Saya tak pandai berenang. Saya duduk termenung tepi sungai macam mana nak hadir majlis perdebatan. Tajuk, adakah Tuhan itu wajib ada? Adakah Tuhan itu tiada? Dan alam ini semula jadi sendiri. Saya pun duduk termenung tepi sungai. Di tempat saya termenung itu ada pokok balak yang besar, pokok kayu jati, kayak pokok balak besar tak besar tu, dua meluk besar lagi, dua kali peluk itu tak lepas, luas besar. Kemudian saya tengok pokok tu tiba-tiba dia bergonjang kiri kanan. Orang kafir pun dengar. Orang tu cerita kiri kanan tiba-tiba terbalik. Terbalik dong, terbalik. Lepas balik pula terbaliknya sendiri dengan tak ada terbang. Kata ulama falsafah yang kafir kata, boleh pokok yang besar, yang sangat besar terbalik sendiri tak ada orang terbang. Lawak cakap pokok tu. Dia ni ulama Islam dah bagi lewat. Kau cakap tipu pula kata pokok yang besar terbalik dengan sendiri tak ada orang terbang. Tak apa. Dia cerita sampai habis. Dia tak nak dengar. Dia nak cakap bohong banyak mana. Lepas terbalik dengan sendiri, pokok ni pula terbelah dengan sendiri. Belah dengan sendiri pula. Ada orang belah ke tak? Ulama kafir tanya. Tak ada. Terbelah dengan sendiri. Hak pakai tebal jadi pakai tebal. Hak tu kayu dua-dua. Hak tu kayu dua pak. Hak tu kayu serua. Hak tu jadi pakai melek. Hak tu pakai nipis. Hak tu pakai tebal. Hak tu pakai sederhana. Ada hak pakai panjang. Hak pakai pandang. Ada hak pakai bucu. Saya pun dah asyik lah. Duk lalik dah asyik tengok. Loh, macam mana boleh terbelah sendiri pakai ni. Aku nak jadi tu tengok. Duk lalik tengok. Kata kau ulama kafir tu, buat menipu ulama Islam. Tadi kata pokok besar terbalik sendiri. Ni kata terbelah sendiri jadi papan dengan sendiri. Dengan tak ada belah. Kemudian lepas pada terbelah sendiri papan itu bercantum sendiri. Jadi apa? Bercantum jadi apa? Jadi rumah apa? Bercantum jadi kapal yang besar, yang berhajat pada nafkah, berhajat pada kena ada derapa. Siap kapal besar sebuti. Teruk orang Islam ni cakap. Siapa dia buat kapal? Tak ada siapa buat. Dia bercantum sendiri, melekat sendiri, jadi dengan sendiri. Besar tengah tu. Betul kau cerita. Dengar tu dia kata. Saya pun naik kapal tu. Duduk ajaib dengan kapal tu besar. Tengok ada steering kereta, steering kapal tu. Saya tak pandai bawa kapal, saya tengok tiba-tiba steering itu bergerak dengan sendiri. Kapal tu pun bergerak dengan sendiri juga, berlabuh dengan sendiri. Kapal pergi kepada tanah sebenarnya. Jadi saya sampai hari ini lewat sikit dengan sebab duduk balik tengok pokok balik sendiri, pokok terbelah sendiri, pokok bercantum dengan sendiri jadi kapal. Kapal berlabuh dengan sendiri. Saya naik kapal itulah sampai kat sini. Itulah yang sebab lewat sikit. Katanya orang kafir tu, wak sangat awak bohong. Kalau orang Kelantan panggil nampak belawak atas darat nampak belawak. Bukan belawak dalam air, belawak atas darat. Tegal bohong. Kata ulama Islam bohong macam mana pula? Mana katanya ulama kafir bohong lah. Kata ulama Islam bohong macam mana? Katanya ulama falsafah kafir, macam mana pokok besar boleh terbalik sendiri, satu terbelah sendiri, tak bercantum sendiri. Kalau jadi kapal kecil pun saya tak terima. Akal saya tak terima. Sebesar-besar pokok terbalik dengan sendiri, akal saya tidak terima. Dan akal saya tidak terima
rimau sebesar-besar pokok terbelah dengan sendiri, dengan cukup ecinya, cukup saiznya. Dan saya tak terima menakkan saya, kan? Sebanyak-banyak kapal itu bercampur dengan sendiri jadi kapal yang besar. Saya tak terima kapal itu bergerak dengan sendiri jadi dengan sendiri. Saya tak terima pokok yang besar itu balik dengan sendiri, terbelah dengan sendiri. Mesti ada tukang. Saya tak terima. Kata ulama kafir, pokok yang besar terbalik dengan sendiri, awak tak boleh terima. Pokok yang besar terbelah dengan sendiri, awak tak boleh terima. Kapal yang besar tercipta dengan sendiri, berlabuh dengan sendiri, awak tak boleh terima. Tak boleh. Ada itu alam cakrawala, bumi, matahari, bulan, langit besar itu semua ni bergerak sendiri, bintang-bintang nyala sendiri, planet-planet bergerak sendiri. Atau awak boleh terima pula? Itu lebih besar pada kapal, besar pada pokok lagi. Faktor awak boleh terima pula. Mari dicerita kapal jadi sendiri, pokok besar terbalik dengan sendiri. Tak ni awak tak nak terima pula. Sini ada kafir teman-teman. Maka yakinlah bahawasanya semua yang ada yang bergerak di alam ini, semua itu tidak bergerak dengan sendiri. Semua itu bukan semula jadi, semua itu Tuhan yang menjadi. Batu dunia ni tak ada semula jadi. Istilah sains kata semula jadi itu tak betul. Menyalahi akidah ahli sunnah jemaah. Tempat betul lah, juga betul sains ni, tapi tempat tak betul, tak betul. Bila menyalahi Quran hadis, menyalahi ulama, maka pendapat itu tak betul. Mana setengah pada menyalahi Quran hadis, menyalahi ulama ahli sunnah jemaah, iaitulah alam ini semula jadi. Itu angka takdir. Alam ini ada tukang yang menjadi. Kita ahli sunnah jemaah, kita ilmu akidah ahli sunnah jemaah, tak ada istilah semula jadi. Semuanya Tuhan menjadi. Tak ada panggil air semula jadi, alam semula jadi, cuaca semula jadi. Tak ada semula jadi. Semuanya Tuhan menjadi. Ada satu orang tu, ketika bapa baca di masjid, nampaknya tak ada istilah semula jadi. Dia mari kat pondok bapa minta air tawar. Jadi bapa rasa nak suka jugalah, rasa macam lucu. Jadi rasa lucu, rasa nak suka. Dia minta air tawar. Dia bawa air. Dia pun tinggal air dekat pondok bapa ni. Lepas tu malam tu bapa nak bawa air tawar, nak semai hajat, bapa ambil botol air dia. Dekat tu botol air tu nampak dia cantik. Dia tulis apa dekat botol air? Air semula jadi, kat botol air. Mineral water. Air semula jadi. Dia potong dengan maka dia berkata, bukan air semula jadi, air Tuhan menjadi. Babo wajah. Lucu dia. Lucu betul sungguh. Dia gila aktif. Okey, lewat air semula jadi, kata dia potong, bukan air semula jadi, air Tuhan menjadi. Dia buat dash babo wajah. Kena semua ni. Jadi betul semua. Bukan apa wayak, ada ulama wayak, Tuhan lah wayak ni. Dunia ni semua Tuhan menjadi. Wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu semuanya. Bukan apa wayak, Allah Ta'ala wayak. Betul lah dia tulis. Dunia ni. Lepas tu kena lagi percakapan kita. Ini alam semula jadi. Allah menjadi. Jangan kita ikut fahaman orang yang tak ada Tuhan. Dunia ni tak ada Tuhan. Dunia ni semula jadi. Mana ada semula jadi. Semua Tuhan yang menjadi. Hanya kejadian Allah terkadang dengan asbab, terkadang dengan tiada asbab. Seperti sihat. Terkadang Tuhan menjadikan sihat dengan asbab makan ubat. Terkadang Tuhan menjadikan sihat dengan asbab, dengan tiada asbab. Semuanya Tuhan menjadi belaka, bolehnya dengan asbab, dan terkadang Tuhan menjadi dengan tiada asbab. Asbab atau tiada asbab itu tak ada masalah. Ada asbab ke tak ada asbab, itu tiada masalah. Hasil sesuatu ada asbab zuhir atau tiada asbab zuhir, tak ada masalah. Hak jadi masalah hasil sesuatu tiada Tuhan, itu baru masalah. Hasil kesembuhan tiada ubat, tak ada masalah. Hasil kesembuhan ada ubat, tiada masalah juga. Hak masalah dari sisi ilmu akidah, sembuh sesuatu, hasil kesembuhan tiada khalik, tiada Tuhan, itu masalah. Bila sembuh itu hasil,
makhluk ini berhasil, sembuh itu ada, makhluk itu ada, maka Tuhan itu wajib ada. Sebab ada sesuatu wajib ada Allah Ta'ala, wajib ada Khaliq. Dipanggil ada Allah itu wajib ada, wajib wujud, wajib ada. Jadi Allah itu nama bagi zat, zat yang wajib ada, yang kita tak terima tiada zat itu, mesti kena ada Allah Ta'ala. Maka kita kata mesti ada. Tak terima tak ada sekali-kali zat Allah Ta'ala. Kita kena faham kat situ. Ni akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau macam tu Allah bukan Tuhan. Allah itu ismun, nama bagi Tuhan. Tuhan itu dipanggil Tuhan itu musamma, Tuhan yang bernama Allah. Kemudian nak wayak beberapa hujah mana dalil Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Alif lam lam ha ismun itu nama, itu bukan Tuhan. Mana dalil? Kalau kita kata macam ni, kalau kita tanya kita, awak sembah Allah ke awak sembah Tuhan yang bernama Allah? Sembah ismun Allah, sembah nama Allah, atau awak sembah musamma zat yang bernama Allah? Kita jawab macam mana? Kita kena jawab, saya sembah musamma zat yang bernama Allah, itulah sembahan saya, itulah yang saya sembah. Kalau kita kata Allah pun saya sembah, musamma pun saya sembah, nama Allah pun saya sembah, musamma Tuhan yang bernama Allah, zat yang bernama Allah pun saya sembah. Berapa sembahan kita? Dua. Panggil syirik, panggil sekutu. Yang disembahnya satu, Tuhan yang bernama Allah, itu sembahan kita. Kalau kita kata Allah pun saya sembah, zat yang bernama Allah pun saya sembah. Jadi dua yang kita sembah. Yang disembah itu satu, qul huwallahu ahad. Yang disembah itu satu. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Kata Allah yarham tuan guru di sana, kalau Allah itu Tuhan, hukumnya syirik. Macam mana pula? Tuan guru di sana kata, kalau kata Allah Tuhan jadi syirik. Tuhan itu berapa? Satu. Bila Tuhan satu, kalau Allah itu Tuhan, Allah tu banyak ke sikit? Allah tu banyak. Cuba kita buka Al-Quran. Berapa Allah? Bismillah, satu Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allahu Allah. Itu bukan Quran hak apa? Quran awak. Quran awak pun banyak Allah. Quran dia banyak Allah. Dalam Al-Quran ada beribu-ribu lafaz Allah, ada berpuluh, ada banyak lafaz Allah dalam Al-Quran. Bila lafaz Allah banyak, Allah tu Tuhan. Allah Tuhan macam mana Allah banyak? Kalau tadi nama dia banyak, musamma dia satu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah semua tu nama Tuhan, semua itu bukan Tuhan. Kalau macam tu, kita kata saya sembah Allah, kenapa tidak? Pada wakilnya kena kata saya sembah musamma, saya sembah zat yang bernama Allah. Tetapi kata ulama, boleh kita kata saya sembah Allah di atas jalan tasamuh, di atas jalan bermudah-mudah dalam bercakap. Mana? Saya sembah Allah, tetapi hati kita berpegang saya sembah Tuhan yang bernama Allah. Saya sembah Allah yang mana? Saya sembah Tuhan yang bernama Allah. Kalau kita tanya lagi, yang memasukkan kita ke dalam syurga nama Allah ke diri yang bernama Allah? Yang memasukkan kita ke dalam syurga, yang mengeluarkan kita daripada neraka, siapa dia? Ismun, nama Allah ke musamma Tuhan yang bernama Allah? Tuhan yang bernama Allah itulah yang menciptakan kita. Tuhan yang bernama Allah Ta'ala itulah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Tuhan yang bernama Allah Ta'ala itulah yang mengeluarkan kita daripada neraka. Kita kena takut kepada Tuhan yang bernama Allah. Kita kena sembah Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah nama siapa? Nama Allah. Kalau gitu nama tak beri bekal. Yang beri bekalnya Tuhan yang bernama Allah, zat yang bernama Allah. Pada kata lain, alangkah bila Allah tak beri bekal. Apa faedah gantung nama Allah dalam rumah? Apa faedah gantung nama Allah dalam kereta? Kata nama Allah tak beri bekal. Oh, jawabnya gantung nama Allah, mata tengok kepada nama Allah, hati ingat kepada Tuhan yang bernama Allah.
Mata tengok nama, hati ingat musamma. Mata tengok ismun, mata tengok nama Allah, hati ingat pada Tuhan yang bernama Allah. Tak apa bunyi nama pun. Bukan suruh takut ke nama, suruh takut kepada Tuhan nama. Tapi nak takut ke Tuhan nama, kena tengok nama, hati tu ingat ke Tuhan nama. Itu dia. Dia boleh kita bercakap saya sembahyang, sembah Allah, tetapi hati berpegang saya sembahyang, sembah Tuhan, sembah zat yang bernama Allah. Kalau macam tu, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu nama bagi Tuhan. Boleh ke tidak kata Allah itu Tuhan? Kata setengah ulama boleh, atas jalan tasamuh, atas jalan cakap mudah-mudah. Mana contoh cakap mudah-mudah? Sebagai dia kata macam ni. Contoh bercakap mudah-mudah. Orang kita pergi baiki kereta, kereta kita pun rosok, bunyi klek bunyi klek. Kereta awak rosok, bunyi bising klek. Bising kereta awak ni baru beli tahu bunyi bising. Lepas tu bila siap esok-esok, hari ni kereta banyak, tak ada sudah hari esok lah, dia mari beres bising lagi, tak bunyi dah bising. Oh sebab apa bunyi bising kemarin? Oh semalam kemarin bunyi bising tu tiku hapu. Ada nak kata misal contoh tiku hapu, mampu tiku saya kata pas sekarang macam mana? Bunyi macam mana sekarang? Bunyi bising tak ada? Tak ada bunyi bising. Dia bunyi apa sekarang? Bunyi senyap. Bunyi apa sekarang? Bunyi senyap. Ada ke bunyi senyap sekali? Ada bunyi senyap. Senyap-senyap ni ada suara apa tidak? Bunyi ke tak senyap? Dengar, cuba awak dengar. Saya dengar bunyi senyap. Saya dengar senyap sekarang. Senyap ni dengar ke tidak? Ada ke tidak manusia boleh dengar senyap? Senyap ni Tuhan pun tak dengar senyap. Senyap bukan benda ada. Senyap, berapa mana senyap? Diri tiada suara, tu panggil senyap. Senyap-senyap ni diri tiada suara. Apa kalau tiada suara, dengar ke tidak? Telinga kita, sifat pendengar kita bertakluk dengan suara yang tak ada. Diri-diri senyap ni, diri tidak bersuara, lagi pula diri tiada. Tak nak takluk macam mana diri tak ada, diri tiada suara. Tak dengar ke tidak senyap? Tahu dengar bunyi senyap. Dapat mana bunyi senyap? Yang ni ibarat pada kata tak dengar. Sebagai kecek, mudah-mudah kecek kasar. Saya sembah Allah, yakni saya sembah Tuhan yang bernama Allah, bukan saya sembah nama Allah. Itu dia. Alif lam lam ha di dinding, itu bukan Tuhan, itu nama Tuhan. Betul dia. Tapi nak cakap secara tasamuh, Allah itu Tuhan, itu cakap mudah-mudah. Lepas itu kecik mudah-mudah. Habis itu itu dia. Itulah bismillah, dengan nama Allah. Allah tu ismu li zati, nama bagi zat yang wajib ada, al-ma'bud bihaq, yang disembah, zat yang bernama Allah itu yang disembah dengan sebenar. Habis. Jadi aku mulai ini kitab dengan nama Allah. Mu'allifu risalati, yang abtadiku risalati bismillah. Aku mula ini kitab dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahmani, itu sifat yang pertama Allah. Kena berhenti situ nampak saya. Berhenti situ dulu. Itu dia. Pada hati juga dah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kat Bismillah. Kena berhenti situ dulu lah. Telah baca sekadar-kadar dah. Ingat pokok kita. Orang wajib dalam agama Islam yang mula-mula tu kena kenal Allah. Kena kenal Allah. Ni Allah tak kenal. Nama Allah dengan Tuhan yang bernama Allah tu pun tukar lagi. Tu Islam. Awak agama apa? Saya agama Islam. Apa beza nama Allah dan Tuhan yang bernama Allah? Beza apa? Sama je. Tak kenal nama, tak kenal Tuhan nama. Kena kenal nama apa, Tuhan nama apa. Dia peliklah Islam, tak kenal nama, tak kenal Tuhan nama. Allah tu nama Tuhan. Tuhan itulah yang kita sembah. Tuhan itulah Tuhan nama. Itu.
Kalau orang tanya, apa beza Allah dengan Tuhan, dengan nama Allah dengan Tuhan nama? Beza kok mana? Sama. Sama apa? Nama, suku. Tuhan nama, suku. Bukan benda sama tu. Tu dah. Batu awwaluddin, mula-mula dalam agama, ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama, kenal Allah. Kalau ilmu fiqh kita hebat, kalau tasawuf kita tinggi, kalau kita pandai nak musyawarah, kita hafal pun kita hafal hadis. Tapi kalau Allah tak kenal, la ibadah illa ma'rifatul ma'bud. Tak sah ibadat melainkan kena kenal Tuhan dulu. Setengah-setengah pokok dakwah ni bagus, pokok dakwah ni dia suruh orang semaya dah. Bagus. Tetapi setengah perkataan mereka itu dikatakan as-salatu imanuddin. Sembahyang tu tiang agama. Betul dia kata dia. Kalau tak ada agama, seolah-olah kalau tak ada sembahyang, seolah-olah tak ada tiang agama. Kalau tak ada tiang agama, runtuhlah agama. Maka agama Islam kena ada tiang dia. Tiang agama Islam sembahyang. Betul. Penting sembahyang ni. Dia kata pokok dakwah, pokok tabligh dia. Penting sembahyang ni. Sebab sembahyang tiang agama, tak ada sembahyang runtuh agama. Betul. Tetapi ingat, kalau ada tiang agama tetapi tak ada tapak agama, runtuh agama juga. Tiang agama ada, sembahyang ada, tapak agama tak ada. Mana tapak agama? Tapak agama apa? Awwaluddin, mula-mula dalam agama, ma'rifatullah, kenal Allah. Belajar ilmu tauhid. Lepas tu dipanggil ilmu tauhid ni nama dia usuluddin, asasuddin, asas i'tiqad, asasuddin, asluddin. Apa agama kenal Allah. Tiang agama kalau tak ada dia runtuh agama. Tiang nak pacak kat mana? Boleh pacak tiang tu kalau tak ada apa. Itu penting usuluddin ni. Jangan buat main-main kan. Walau kita cinta Rasul, cinta para wali, kita cinta ulama, kita hafal Quran, hafal hadis, hafal doa-doa, tapi Allah tak kenal. Nama Allah pun tak kenal, Tuhan yang bernama Allah pun tak kenal. Nama itu pun bertukar lagi. Setengah lagi sembah dua-dua. Nama dia pun saya sembah, Tuhan dia pun saya sembah. Tu Lepas tu kena kenal Allah. Lepas tu kenal Allah termasuk dalam fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib ain ni wajib atas tiap-tiap akrab, tiap-tiap orang. Wajib ain ni fardu ain. Fardu ni wajib lebih kurang. Fardu ain, wajib ain ni tak boleh wakil. Tak boleh kita awak wakil supaya sembahyang jenazah tu fardu kifayah. Awak tak pergi sembahyang jenazah tu. Ada dah tu imam tu bila makmum faham yang tak pergi, tak apa, tak pergi tak berdosa. Kalau pergi boleh pahala, tak pergi tak berdosa tapi rugi. Bukannya tak apa, tak pergi tak berdosa tapi rugi. Begitu, itu fardu kifayah. Depa fardu ain kalau tak buat bukan tak berdosa, tak buat tu berdosa. Kalau fardu kifayah tak buat tak berdosa tapi rugi. Kalau fardu ain tak buat itu berdosa serta rugi pula. Itu dah rugi sebab dosa. Awak tak belajar ilmu sifat 20, tak belajar ilmu usuluddin. Saya tak perlu belajar. Sebab apa? Anak saya ada kat pondok 5 orang. Jadi wakil ke anak-anak saya tak boleh wakil ni. Fardu ain, wajib ain ni. Siapa dia belajar, dia lepas. Siapa dia tak belajar, dia tak lepas. Kalau dalam keluarga dia semua orang belajar, dia seorang tak belajar, dia seorang tak lepas. Dia baca semaya fardu ain dia tak semaya. Tak semaya berdosa. Tinggal semaya dipanggil tinggal fardu ain berdosa. Tak belajar ilmu fardu ain pun berdosa juga. Tak belajar ilmu tauhid berdosa. Tak belajar hukum akal fiqh berdosa. Tak belajar tasawuf fardu ain berdosa juga. Jadi kita pengaji kita ada tauhid, ada tasawuf fiqh, ada lagi ni. Kena pergi ngaji fiqh. InsyaAllah ada rezeki kita baca fiqh, kita baca kitab Muniyatul Musallin. Tak tahu kita nak silah masa mana. Ya. InsyaAllah ada rezeki lah kita mudah dan cita-cita apa kita serah pada Allah. Dalam 3 fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, yang paling fardu sekali dalam 3 fardu itu belajar ilmu kenal Tuhan, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Di akhir zaman ramai orang utamakan ilmu fardu kifayah, orang utamakan yang sunat, orang lupa yang fardu ain.
Ini setengah daripada tinjau syaitan. Syaitan dulu dia nak pujuk kita biar kita tak ibadat, biar kita tak minat agama. Sekarang kita sudah boleh langkau, sudah lulus ujian itu, sudah minat agama, sudah minat ibadat. Maka syaitan dia pandang, bila kita minat agama, bila kita minat ibadat, dia suruh kita minat agama yang sunat, suruh kita minat ibadat yang sunat, dia tak minat yang wajib. Dia sempat lagi tipu kita dalam bentuk minat agama. Oh, pandang syaitan. Kita ingat kita berjaya dah. Alhamdulillah, sekarang saya sudah minat Islam, saya sudah minat agama, saya dah selamat daripada godaan syaitan. Oh, jangan. Dia ada tipuan juga di dalam minat itu pula. Di dalam minat agama ada juga tipuan syaitan. Tipu kelas lain pula, gerik tipu cara lain pula. Kelas tipu, gerik tipu tu gerik yang berbeza pula. Ada kalau panggil ada habuan tipu dia. Mana? Bila kita dah minat agama, syaitan dia tipu lagi. Dia bagi, dia pujuk, dia tipu kita biar minat yang sunat, tak minat yang wajib. Seperti bulan Ramadan, semaya terawih itu sunat. Kita ni banyak semaya yang tidak diqada. Qada semaya wajib. Nafsu suka ibadat sunat, tak suka ibadat qada. Wal qada tu fardu wajibun, wajib aini. Sunat tu sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Itu sunat. Sunat buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Hak wajib, apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Kita pergi tinggal qada semaya bulan Ramadan, kita pergi semaya sunat. Kalau panggil tertipu juga. Bahkan qada, pahala qada lebih besar daripada pahala sunat. Walau qada semaya subuh tu 2 rakaat saja, dengan semaya tarawih 20 rakaat, besar lagi qada subuh 2 rakaat. Qada subuh 2 rakaat walau bilangannya 2 rakaat pada zuhur nampak sedikit, tetapi pada makna ni sebuah pahala, lebih pahala qada, lebih pahala fardu, tak dapat ditanding, tak dapat ditandingi, tak dapat mengatasi oleh pahala sunat. Tak faham kat situ? Begitu juga di dalam fardu ain, selain daripada qada semaya, selain daripada semaya fardu ain yang lebih utama lagi, ilmu kenal Tuhan, ilmu ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kenal Allah. Macam mana kita nak masuk syurga Allah, kita tak kenal Tuhan syurga. Nak masuk rumah Allah, tak kenal Tuhan rumah. Nak masuk syurga, tak kenal Tuhan syurga. Macam mana? Sembahyang, sembah Allah, Allah tak kenal. Kita kenal Allah. Puasa kerana Allah, Allah tak kenal. Kena kenal bos kita, kena kenal tauke kita. Takut tertukar tauke, tertukar bos. Tak ada gaji. Pergi kerja di stesen minyak, tetapi minta gaji dengan tauke minyak sawit. Tertukar tauke, tak ada gaji. Nak kerja, kena kenal bos kita, kena temu ruga, kena jumpa bos. Nak semaya, nak buat kerja semaya, nak buat kerja puasa, nak buat kerja sedekah, kena kenal bos kita siapa dia. Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu nama dia. Sembah Tuhan yang bernama Allah. Kecik secara tasamuh, kecik mudah-mudah saya sembah Allah As-Sah. Kena kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kena kenal Allah. Akhir zaman ramai orang minat ibadat sunat, tetapi tak minat ibadat fardu. Mana contoh gambaran orang minat sunat, tak minat fardu? Contoh gambaran seperti orang yang minat sunat, seperti dia pakai serban hukumnya sunat. Orang pakai kopiah hukumnya sunat. Lelaki pakai celak sunat. Lelaki pakai minyak wangi sunat, perempuan haram pakai wangi-wangian. Kalau 10 lelaki bau dia wangi, 10 haram nak pakai dia. Lelaki sunat pakai bau-bauan, wangi-wangian. Perempuan sunat pakai bau-bauan ketika berada di rumah untuk suami saja. Katakan suami dibenarkan goda suami, bukan sunat goda suami. Tak benar goda suami orang, lelaki lain tak benar.
Maka satu orang lelaki pakai serban sunat, pakai kopiah sunat, seorang lelaki pakai celak sunat, pakai redak syai, redak atas bahu sunat, pakai baju Melayu warna putih sunat, pakai cincin sunat lelaki. Lepas tu ada putih tasbih sunat. Oh, minyak wangi malaikat subuh sunat sangat tu malaikat subuh. Subuh bangun gedak tak tahu. Banyak yang sunat kat tubuh dia. Tetapi tak buat fardu. Apa fardu tak buat? Tak tutup aurat, tak pakai seluar. Serban pakai. Sebelah tikar serbannya besar pula tu. Redak pakai baju Melayu, pakai minyak wangi, pakai yang sunat penuh tubuh. Tetapi tak pakai kain, tak pakai seluar. Pakai seluar dalam saja, warna pink. Pula dah. Tak tutup aurat. Sunat penuh tubuh tapi tak tutup aurat. Kita nak kata apa orang macam ni? Kita panggil orang ni tak betul. Kalau bahasa kasar kita panggil gila, tak betul. Sewil. Begitulah perumpamaan orang yang kerja sunat tetapi tak buat yang wajib. Bukan suruh tinggal amalan sunat, tetapi banyakkan yang sunat pada masa yang sama, jangan tinggal amalan fardu. Syaitan dia pandang. Bila kita minat agama, kita dah lulus satu ujian yang dulu tak minat agama, sekarang kita berjaya minat agama. Tuhan syaitan tipu kita, suruh kita minat yang sunat, suruh tak minat yang wajib. Cuba kita cek nafsu kita. Belajar taranum dengan belajar tajwid. Baca secara tajwid, belajar tajwid itu fardu ain. Belajar taranum, bayati, baca secara tajwid, baca secara taranum, wadduha, baca secara taranum. Dengan baca tajwid sedap, belajar taranum, belajar tajwid tak best. Tak ada nama, tak ada jenama. Belajar taranum ada jenama. Boleh perendang, boleh menyuruh, boleh cur, boleh tunjuk, baca ayat yang sedap pada orang itu baca taranum. Tapi apa hukum belajar taranum? Sunat. Apa hukum belajar tajwid? Warattilil Qur'ana tartila. Wajib belajar tajwid, wajib baca secara tajwid. Itu dia. Tapi nafsu suka taranum. Tak kira kan? Qadha semaya dengan semaya sunat, suka semaya sunat, wal habsa ala qadha. Pahala belajar taranum dengan pahala belajar tajwid, pahala belajar tajwid. Begitu. Ni belajar ilmu fardu ain yang paling besar setengah-setengahnya apa? Belajar tauhid. Sah semaya satu orang, sah tasawuf satu orang, sah ibadat satu orang. Dengan sebab sah tauhidnya, sah usuluddinnya, sah akidahnya. Tak sah akidah, tak sah semua ibadat. Kalau banyak. Satu soalan pertama dalam kubur, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau tak lulus soalan ma rabbuka, semayang kamu tak pernah tanya dah, puasa kamu semua pakak tak tanya, pakak semua dengan aku ahli. Tak lulus ma rabbuka, tak lulus akidah, soalan lain takkan ditanya, pakak pun dengan aku ahli. Kalau Malaysia ni suka bahasa Malaysia ni, suka bahasa Malaysia apa? SPM. Ya, macam bahasa Malaysia tak lulus waktu tak ada masih ini. Itu soalan kalau Malaysia gitu. Nah, itu penting ilmu akidah, ilmu usuluddin, awaluddin, ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kenal Allah. Tapak agama itu adalah ilmu akidah, ma'rifatullah. Itu tapak agama, itu tunjang agama. Tak ada tapak agama, tak boleh nak mendirikan yang agama, iaitu ibadat semaya dan umpamanya. Kalau nak menghiasi agama dengan ilmu tasawuf, tak boleh nak menghiasi. Melainkan kalau ada tapak agama, sepakat ada tiang agama, dan ada perhiasan agama. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga tu tuku agama, tunjang asal agama. Orang panggil tiga tuku, tiga kaki agama. Tak ada salah satu cacat agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita belajarlah dengan sempurna tauhid, fiqh, tasawuf tu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap orang, terkira ulama, orang awam, wajib kena pandai ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita direzekikan Allah Taala untuk belajar ketiga-tiga ilmu itu. Kalau tak sempat khatam pun tak apa, sekurang-kurang kita cita-cita mati dalam belajar. Tak ada khatam tak apa, kurang-kurang mati dalam belajar. Orang yang mati dalam belajar mati syahid, insya-Allah. Tuhan matikan orang yang dalam belajar supaya dia sempurna belajar, dan insya-Allah mudah-mudahan habis itu dulu apa yang baik bagi daripada Allah Taala.
ada para alim-alim ulama dan guru-guru kita di sunnah wal jamaah asy'ariyah qadiriyah. Mana silap tu bapa minta maaf, sabukul lisan, silap tidak bapa sendiri. Yang sebab kekurangan bapa, kejahilan bapa, mungkin banyak lagi yang perlu dipelajari. Kemudian Allah Ta'ala ampun dan segala silap bapa dan masing-masing bapa. Astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun juga di silap-silap dosa-dosa para jemaah kita yang hadir belajar bersama di hari ini. Kemudian Allah Ta'ala ampun membawa dosa kita, keluarga kita dan semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kekalah kita di dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita rezeki boleh istiqamah dalam belajar fardu ain kekal sampai mati, dan Allah Taala rezeki yang kita boleh beramal dengan segala ilmu fardu ain kekal sampai mati insyaallah. Mudah-mudahan selamatlah kita keluarga kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'ana wa yakfi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal. Allahumma ighfir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhanlah belaka dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup yang mati termasuk guru-guru kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, orang kampung kami, orang penunjuk kami, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhanlah dosa kami dan mereka, ya Allah. Tuhanlah dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang pernah buat zalim kepada kami, yang pernah sangkau kami, sihir kami, wajah kami, mengopak kami, tidak paham dengan kami, cerca kami, caci maki kami, kodok puji, kodok caci maki. Ya Allah, Tuhanlah dosa kami dan mereka itu, wujud kami dan mereka itu, ya Allah. Tuhanlah dosa-dosa orang yang pernah kami buat zalim kepada mereka seperti mereka dahulu. Tuhanlah dosa kami dan mereka itu, ya Allah. Allahumma ighfir umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadi baiklah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir wa batin adalah kami baik seperti disalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau zahir masyarakat nampak kami buruk, kalau kami pernah buat jahat waktu kita dahulu, tapi bila kami jadi baik disalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang, bertambah baiklah kami, mudah-mudahan semakin hari setiap saat semakin baik kami disalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kami umat Nabi Muhammad dalam keadaan jadi baik seperti di sisi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah kami semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk semua orang Islam, termasuk yang kafir bila hidayah, khususnya yang di Pulau Palestin. Tambahkanlah kami taufik hidayah, jadikanlah kami iman Islam. Jikalau hidayah pada orang kafir pada iman dan Islam, jikalau kami semua dari iman dan Islam, ya Allah. Jikalau kami keluarga kami semua untuk kepada kami mati dalam iman dan Islam, insya-Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Senang hati kami, lapang hati kami, gembira hati kami dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati kami dalam mujahadah menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati kami dalam dakwah, ya Allah. Ada banyak yang menghina mencaci hati kami, mulilah tenang hati kami, gembira kami dalam keadaan kami taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbana, ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Kami banyak buat zalim, buat jahat, buat dosa, buat khianat, untuk menjahili diri kami banyak, khususnya bapa sendiri, Allah. Banyaknya dosa kami, Allah. Banyaknya buat jahil, buat khianat, buat duduk, buat punah diri kami, Allah. Rabbana zalamna anfusana, sebenarnya kami buat zalim diri kami, sebenarnya kami buat khianat diri kami ini khususnya bapa yang banyaknya buat dosa pada diri kami, Allah. Belah dosa kami, Allah. Belah dosa kami sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Allah tak ampun dosa kami, kalau Allah tak sayang kami, kalau Allah tak rahmati kami, dan akuna minal khasirin, nescayalah kami tergolong dari golongan orang yang rugi dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna, ya Allah, irhamna, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rahmatilah kami, Allah. Apalah rahmat kami, rahmatilah kami dengan rahmat dan reza dan kasih sayang di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samakanlah kami, keluarga kami, rahmatilah kami, keluarga kami, ya Allah. Qalam ilati wa qasrat dunubi, sikit je usaha kami, banyak pula dosa kami, tapi kami tak putus asa kerana di sana ada barakah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Diberkati Sayyidi Mustafa insyaallah dengan barakah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khuz biyadi ya Allah, bi rahmatika ya Allah, ya rahmatmu ya Allah, kami ya Allah. Khuz biyadi ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, dengan syafaat kamu ya Rasulullah, dengan kemuliaan kamu Rasulullah, kami ya Allah ya Rasulullah.
Ialah kami pada dosa-dosa dan kerugian dunia akhirat Allah. Dan dekatilah kami kepada jalan yang benar, jalan yang diridai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, bukalah pintu hati kami dan berilah kami hidayah kepada kami supaya boleh menunjuk pada yang benar dan boleh menjauhi dengan sebenar-benar jauh daripada segala kerugian dan maksiat dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.